Yuzari Awazir, kerana atas usaha beliau dapat kami diperkenalkan dengan pihak SIRIM, iaitu terutamanya Cik Rosli lah, yang memungkinkan sesi kita pada malam ni dapat dilaksanakan, dan insyaAllah kita di peringkat Perdasama dikabarkan ada berita-berita ataupun insentif yang sangat baik. Mudah-mudahan insentif ini dapat dimanfaatkan oleh warga PKS kita. Jadi dan saya nampak sini ada Cik ABK ni, nama apa tuan? Alamak, tak dengar suara. Ajmain. Cik Ajmain, okey. Saya serahkan pada Cik Rosli, ingin mungkin boleh kenalkan pegawai SIRIM dulu. Saya jemput Cik Rosli dulu kepada departmen apa sebagai sesi pengenalan kita dulu. Okey, terima kasih kepada Tuan Pengerusi Cik Muhammad Nizam, sahabat daripada Perdasama. Terima kasih juga kepada seluruh warga Perdasama YDP seluruh Malaysia. Saya difahamkan ada malam ni. Juga pemain-pemain industri yang dijemput oleh pihak Perdasama dalam usaha kita untuk menjayakan taklimat pada malam ini. Terima kasih sekali lagi kepada Perdasama. Dan bersama-sama saya malam ni bukan saya seorang, tapi ada tim daripada SIRIM Tech Venture, anak syarikat SIRIM Berhad, yang diketuai oleh Encik Ajmain Kasim, Ketua Eksekutif STV SIRIM Tech Venture. Mungkin Encik EJ nak nyatakan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Rosli dan juga Cik Mazam di atas satu program yang amat saya rasa mempunyai kebaikan lah kepada pengusaha-pengusaha lah di bawah Perdasama, dan juga kepada YDP yang mungkin hadir juga malam ini, saya difahamkan. Jadi saya rasa SIRIM Tech Venture merupakan satu anak syarikat di bawah SIRIM yang memfokuskan kepada bidang pengkomersialan, teknologi pengkomersialan. Jadi bahasa ni agak sukar kalau kita nak bercakap lah, tapi sebenarnya secara ringkasnya kita mengenengahkan inovasi ataupun teknologi yang ada di tempatan, especially untuk kita perkenalkan kepada pemain industri tempatan untuk mengambil peluang lah untuk dimajukan sebagai satu bidang perniagaan. Jadi sebenarnya salah satu program malam ni merupakan satu program yang mana menyokong ke arah tersebut. Saya boleh katakan ia merupakan satu business tool lah, kalau kita boleh business tool alat untuk kita mengarahkan perniagaan kita lebih strategik dan sebagainya. Jadi secara perincinya akan disampaikan oleh Puan Zalinda nantilah. Jadi saya amat berbesar hati dan sebenarnya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Perdasama kerana sudi mengadakan majlis yang amat bertuah lah, saya rasa. Walaupun kita dalam keadaan yang mencabar pandemik, tapi kita boleh mengadakan satu acara maya yang saya rasa amat mengkagumkan lah. Kalau saya lihat daripada kehadiran ni lebih kurang 25 orang. Jadi kalau ikutkan tradisinya merupakan satu dewan yang penuh dengan partisipan lah, kehadiran kan. Jadi untuk tidak membuang masa, itu saja pembuka kata saya lah. Saya serahkan balik kepada Rosli, insyaAllah. Okey, bersama saya juga ada Puan Zanaya Ali, Ketua Bahagian Seksyen Pembangunan Perniagaan. Puan Zana, say something. Assalamualaikum, saya Zana. Saya menguruskan pembangunan perniagaan untuk SIRIM Tech Venture. Alhamdulillah, dengan kerjasama dari pihak Perdasama malam ni, kami berharap ada partisipan yang akan menyertai program kami ni lah, yang 100% funded by the government, insyaAllah. Terima kasih. Bersama saya juga ada Puan Zalinda Baharum, kita punya speaker utama malam ni, main speaker yang akan menyampaikan ataupun memberikan taklimat berkenaan dengan teknologi dan radar pasaran kecerdasan perniagaan, itu dalam bahasa Malaysianya lah. Tapi kalau dalam bahasa Inggerisnya teknologi and market radar business intelligence. So itu dia punya tajuk utama. Tapi sebelum tu saya ingin berkongsi dulu sedikit info berkenaan dengan SIRIM,
sebab orang kata tak kenal maka tak cinta, yang kebanyakannya saya dapat rasakan apabila bercakap tentang SIRIM ni, orang akan lebih tahu tentang helmet, orang akan lebih tahu tentang persejilan, standard dan sebagainya. Tapi mungkin ada perkara-perkara lain yang dilaksanakan oleh pihak SIRIM yang mungkin boleh saya kongsikan sedikit yang dilaksanakan oleh jabatan pusat ataupun SBU ataupun anak syarikat yang melaksanakan aktiviti tertentu yang yang dilaksanakan untuk membantu industri di negara ini. So izinkan saya share slide terlebih dahulu. Kemudian selesai, sebab slide saya tak banyak, lebih kurang 4 slide saja, sedikit saja. Kemudian saya akan serahkan pada Puan Zalinda untuk sesi seterusnya. Cik Rosli, Ya, saya minta izin. ya. Boleh tak kita dalam masa 5 minit ni saya nak minta atau bagi ruang kepada yang sertai sesi kita pada malam ni. Okey. Kalau ada yang pemain-pemain dalam industri perkilangan ni boleh tak kenalkan diri, produk apa. Boleh, sebenarnya silakan. kurangnya kita ada sedikit latar belakang peserta kita pada malam ni. Mungkin yang saya kenal ni Cik Mohsin. Ini pengusaha industri berkaitan ikan. Cik Mohsin boleh kenalkan diri, nama dan industri apa buat sekarang ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jazman Nizam. Nama saya Mohsin bin Hamdan. Salah satu kita punya industri yang kita terlibat kerumpun leko lah sebenarnya. Kita produce sendiri. Kami beroperasi di Ampang dan pasaran kami sebelum PKP lah ialah antaranya Arab Saudi dan juga Singapura. Tapi disebabkan PKP ni kami lebih banyak fokus kepada Lembah Kelang lah. Macam tu. Terima kasih. Terima kasih Cik Mohsin, dan saya ingin jemput Puan Linda Syahri. Pun pengusaha juga ni, ada kilang sendiri, silakan Puan. Kena unmute Puan. Assalamualaikum tuan-tuan puan-puan, apa khabar? Nama saya Azlinda. Okey, nama syarikat saya Asa Palmit Malaysia Sendian Berhad. Produk saya adalah chocolate spread, Coco V. Nampak ke dari sini Tak nampak tak nampak kot. Okey, ni nampak kan? Okey. Yeah. Produk saya dah 10 tahun ni dalam pasaran. Kami ada di hypermarket Maidin dan Giant, dan saya dengan SIRIM ni memang ada banyak apa orang kata hubungan lah, chemistry, sebab daripada saya apply halal, SIRIM adalah our consultant. Kemudian Groom Big program, Fraunhofer pun saya dapat yang maksimum 200,000, dapat machine Fraunhofer grant first batch. Satu lagi di bawah KPDN HAP sekarang labeling grant untuk labeling. So saya dah ada, alhamdulillah lah, saya memang sayang SIRIM. Apa lagi nanti? Kopi. Kenal Kenal kan? Sebab kami first Muslim yang produce chocolate spread dalam Malaysia. Our benchmark is Nutella lah. dalam Malaysia ni. Dalam Malaysia, kita ada 2 SKU. Pertama adalah our killer product, hazelnut chocolate spread, dan kedua adalah chocolate milk spread. Alhamdulillah. Sehingga hari ini masih bertahan dalam pasaran. Terima kasih SIRIM. Okey. Banyak bantu. Terima kasih. Dan saya nampak sini Cik Faizal, pengusaha kek buah, fruit cake. Cik Faizal boleh kenalkan diri. Kalau tak silap saya, Cik Faizal juga. Tak boleh saya jemput yang lain sebab saya mungkin tak berapa cam nama ataupun produk tuan-tuan dan perempuan. Boleh kenalkan diri terus, silakan. Assalamualaikum. Okey, salam. Nama puan dan produk apa puan? Nama akak Puan Siti Arafah binti Saimat. Akak punya Puan Siti produk Arafah. Akak punya produk minuman senjawa, mangga dan sirap ros limau. Akak telah mendapat bantuan dari SIRIM, ialah labeling. Ini gambar dia. Ini SIRIM yang buat. Lokasi di mana ni puan? Di Sungai Siput. Ya, Perak. Sungai Siput, Perak.
banyak dah dia bantu kita, alhamdulillah. Dan suruh saya jemput saya jemput yang lain untuk Ayo, silakan. silakan bagi salam, kenalkan nama dan produk. Ada lagi ni Cik Zurani. Setelah saya nak kenal seorang lagi. Saya tertinggal tadi. Encik Muhammad Zurani. Kenalan lama Encik Azman Nizam. Encik Zurani. Assalamualaikum Cik Azman Nizam. Ya. Kita Terima kenal kasih dulu join. masa nak buat highway kita. Ini kawan lama ni. Okay. Right, so untuk malam ni I will listen to the presentation and then we chip in any of the information lah. Sebab I one of the instructor ataupun dululah untuk projek ni. Jadi saya akan chip in lah apa-apa information yang perlu nanti. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih tuan, terima kasih. Ya. Ada lagi silakan. Ini Puan Aniza Zainal, Irene Nazarudin. Ada tak? Kalau ada boleh kenalkan nama dan produk apa. Cik Irwin Ridwan, silakan. Ada? Okey, kalau tak ada, sekali lagi terima kasih kerana sudi kenalkan diri dan produk masing-masing. Kalau mungkin line tak berapa cantik, boleh tulis chat room. Mungkin kita boleh dapatkan info tentang nama, produk, tuan dan perempuan, email dan alamat serta nombor telefon. Kalau boleh disertakan sekali, mudah untuk kita buat profil pada malam ni dan mungkin kita boleh bina lagi hubungan seterusnya untuk saling kita bantu-membantu. Jadi tanpa melengah masa, saya serahkan kepada Cik Rusli untuk sesi pembentangannya. Terima kasih Cik Muhammad Azman Nizam. Mungkin dalam ramai-ramai ini ada seorang lagi daripada wakil daripada tim STV, Puan Nur Aniza. Puan Aniza. Okey, saya teruskanlah kalau ni sesi ni dengan sedikit pembentangan. Assalamualaikum. Sorry, saya tak Ya, Puan Aniza. tak biasa baca Google Meet, duk cari mana nak on. Okey, minta maaf saya lambat sikit join. Okey. Alright. Tak ada apa-apa soalan, cuma terima kasih lah. Saya nak ucapkan terima kasih lah kepada pihak Perdasama untuk yang telah coordinate program ni. Jadi hopefully lepas ni kita boleh bekerja sama lagi lah, InsyaAllah. Itu saja daripada saya. Okey. Alright. First time guna ni, saya nak cari Button di bawah. Ya, button bawah tu. Okey, dah jumpa. Alright. Nampak Ada Belum lagi. Okey. Alright. nampak. Saya present ni, saya tak nampak wajah saya sebenarnya. Saya nampak slide saya saja, tapi tak apa, it's okay, no problem. Malam ni pun saya menggunakan PC Puan Ju because PC saya ada problem sikit, sampai sekarang masih lagi belum selesai update dia punya Windows yang baru So never mind. Okay, ini adalah tajuk kita malam ni. Kita akan berbincang secara lebih detail selepas saya memberikan sedikit taklimat tentang SIRIM dan juga SIRIM Tech Venture. So tajuk kita adalah berkenaan dengan teknologi and market radar business intelligence. Okay, seberingkas, ini adalah
SIRIM role dan juga mandate ataupun dan juga aktiviti yang dilaksanakan secara berkumpulan, ya, SIRIM Group, peranan yang perlu dilaksanakan, dan ianya terbahagi kepada 3 section, ya, ataupun bahagian yang utama lah. Yang pertama ianya bermula, saya ambil yang sebelah kanan saya, ya. Mungkin kita pernah dengar berkenaan dengan National Meteorology Institute of Malaysia ataupun Institut Pengukuran Kebangsaan, yang mana ianya bertanggungjawab dan berperanan untuk kita Rosli, slide tak jalan. Slide tak jalan. Slide tak jalan? Ya. Oh ya ke? Saya dah jalan. Oh dah jalan. Okey. Siapa yang nampak okey lah. Tak apa. Proceed. Ada ke? Nampak ya? Slide saya? Dekat skrin kami ni masih first page, masih first page. Masih first page lagi kan? Tu rasanya. Saya rasa slide show. Go to slide show. Saya dah go slide show ni. Oh, okey. Kami nampak satu slide yang tak bergerak lah. Tapi kalau Tuan Rosli tekan dekat tu, dekat sebelah kiri ni, sebelah kiri dia, tekan. Rosli, cuba without slideshow ni. Aku takut-takut dah jadi. Okey, kejap Fine. ni. Boleh tak? Nampak tak? Belum lagi. Nampak Oh yes, sekejap. Sementara tu untuk makluman sahabat-sahabat, sesi kita pada malam ni direkodkan. Jadi kalau sekiranya nak buat ulang kaji ataupun revision balik, nak rujuk balik mana part-part yang mungkin puan nak semak balik, jadi saya akan share nanti. Biasanya saya akan share di YouTube lah. Saya akan bagi link dia nanti kemudian. Kenapa saya tak boleh share? Mungkin sekiranya ada teknikal, Cik Azmazam, saya rasa kita boleh serahkan kepada Puan Zalinda dulu, selepas nanti baru kita tunjuklah kalau ada isu. Okey. Tapi dia sengak, okey tak apa. Dia nampak gaya macam boleh ni. Cik Rosli? Atau tadi Puan Zalinda tadi? Saya rasa Cik Maizam boleh pass pada Puan Zalinda terus kot untuk menjimatkan masa lah. Puan Zalinda boleh ni dulu. Nanti kita Okay, Assalamualaikum. Saya cuba sharekan saya punya slide dulu sekejap ya. Cabaran bila buat apa ni sesi talian ni. Nampak ke slide saya? Ya, nampak. Saya nampak. Ya, nampak. Nampak okay, saya move next slide, nampak ke? Slide tu berubah? Masih? Tak berubah. Oh, okey. Sekejap.
Mungkin tak payah slideshow, Zaria. Just klik Ya. kat tepi. Tak perlu slideshow. Bila nak gerak, gunakan yang tepi tu saja. Sebelah kiri untuk Okey. Tak perlu slideshow Rasalah sebab mungkin talian berat dekatnya malam ni. Okey, so nampak tajuk kan? Okey, katalah saya pergi agenda, nampak move ke agenda? Boleh. Boleh Okey. Kita buat secara manual lah. Macam ni je lah caranya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua ahli perdasama. Saya Zalinda Baharum daripada Sirim Tech Venture. Saya bagi briefing sikit lah tentang teknologi yang market radar business intelligence consultancy yang kita nak cerita malam ni. Kita punya agenda briefly saya akan terangkan tentang teknologi yang market radar itu sendiri, apa dia yang kita panggil sebagai business intelligence dan seterusnya tentang program yang kita nak ceritalah. Okey. Ini ialah apa yang kita panggil sebagai teknologi and market radar. Saya besarkan sikit kalau kecil. Okey, sekejap Okay. Dia sebenarnya ialah satu metodologi yang kita guna untuk kita capture information tentang trend, especially teknologi dan market trend, dan bila kita capture a specific trend related dengan kita punya business, and then kita akan evaluate sama ada trend tu useful atau tidak pada kita, dan kita buat assessment dari segi beberapa kriteria yang kita tetapkan, dan kita dapatkan conclusion atau recommendation apa yang kita nak take advantage daripada trend tu lah. So metodologi ni itu satu proses. Sebenarnya kita belajar daripada SME di Jerman, di mana projek ni asalnya ialah collaboration di antara SIRIM dengan Fraunhofer Institute di bawah program SIRIM Fraunhofer. Ni TMR ni lah. TMR ni salah satu program selain daripada program-program SIRIM Fraunhofer yang lain seperti teknologi audit, seperti teknologi update yang Puan Azlinda just now bagi tahu dapat dalam maksimum 200k kan untuk buat improvement tu, termasuk juga program seperti innovation workshop dan juga packaging and labeling antara program SIRIM Fraunhofer. So salah satunya ialah teknologi market radar, di mana tidak seperti program lain. Program ni kita tengok dari segi company punya strategic management tools. Kita tak macam program macam sebelum ni, teknologi update tu dia improve exactly company punya production process dari segi teknologi capability, tapi dari segi teknologi market radar ni kita look at the how to do the scanning of the relevant trend to your company, the market trend, your competitor trend, and how you can make use of that information. So dalam kita punya projek ni, kita visualize radar tu melalui dua cara. Satu kita buat untuk non-technical trend, satu lagi untuk technical trend. Maknanya technical ni kita fokus lebih sikit lah. Dan untuk technical ni kita ada cover especially 3 topik besar seperti industri 4.0, renewable energy dan food processing. Okay. Secara keseluruhannya ini ialah overview TMR itu sendiri, di mana kita start dengan collection of the trend yang kita tengok menggunakan stick methodology ataupun pastel methodology kita panggil. Kita collect the trend and then kita akan evaluate dan assess the trend, dan kita akan display dalam bentuk radar lah, positioning of the trend relevant dalam sektor mana, dan description of the trend yang kita dah buat assessment tu. Dan daripada sini kita boleh tengok the opportunities ataupun challenges related dengan trend yang kita boleh make use of. So dalam teknologi market radar ni kita panggil sebagai trend sheet. Trend sheet ni macam a piece of articles yang menceritakan description of what the trend is all about lah. So kalau kita kata teknologi trend, dia akan tengok on the technology. Kalau dia tentang non-technology trend, dia tengok on the market trend description tu lah. Dan ini ialah dia punya assessment in terms of kriteria-kriteria yang kita tengok dari segi teknologi ataupun market tu.
Dan last sekali dia akan ada some recommendation on what the trend is all about. So radar ni is the visualization of the trend lah. Dan the benefit of the teknologi market radar ni kita namakan dia sebab teknologi market radar ni kita look on the current trend now as well as a future expected trend that will be happening. Okay. Ini ialah graph on the macam product life cycle So kalau katalah sekarang ni kita tengok time base, katalah kita sekarang in the current situation, kita punya produk sekarang in a way kita punya produk usually ataupun the technology that we are using, dia akan follow this bell-shaped curve di mana kita ada naik emergent stage, dia akan ada growth stage and eventually dia akan turun ke bawah, maknanya declining stage. Ini memang normal lah dalam mana-mana product life cycle pun. Sebab tu sebelum produk kita go into declining stage, di mana kita boleh jadi obsolete ataupun sebab kita dah ketinggalan, that's why kita kena sentiasa on the lookout on the opportunities untuk tengok what are the current trend happening yang orang akan go for, so that kita boleh adjust kita punya produk sekarang ni ataupun market kita sekarang ni untuk take advantage of that trend yang akan berlaku. So kita orang kata bersedia untuk take advantage. Kita boleh merangka strategi untuk syarikat kita macam mana kita nak ride on the trend supaya kita ada advantage bila the trend is actually happening lah. So dalam produk atau teknologi life cycle ni, kita for the next stage ni kita akan nampak katalah the trend tu, kita sebenarnya kita nak transform, kita nak move to the next curve tu before kita go down kat sini. That's why kita perlu look into new technology ataupun identify what are the growth potential untuk company kita. Sebab tu untuk kita buat benda ni, untuk kita develop ni opportunity ni, sebab kita kena tahu the degree of maturity of the applied technology yang kita nak guna tu. Maksudnya teknologi yang kita nak pakai tu dia dekat level mana untuk produk kita lah. Adakah sekarang ni sebab teknologi pun dia ada dia punya life cycle lah, dari segi kalau teknologi tu masih baru, dia dalam stage yang kata apa, baru emerging teknologi ni selalunya high risk sebab dia belum mau kata apa stable. So kalau dah stable, banyakkan orang, kalau dia dah kata teknologi tu dah stable, dah banyak orang akan guna, risk dia dah kurang lah sebab dia orang akan learn on that technology and improve kan. Tapi kita juga nak tahu supaya teknologi kita nak pakai tu bukan orang kata obsolete teknologi dah sunset teknologi kan. Maknanya kalau kita pakai yang tu, kalau tak guna, kita baru nak guna, kita dah macam ketinggalan. That's why kita need to be aware of the potential alternative of that particular technology ataupun trend lah. So these are the main major benefit of having this technology and market radar for an individual company, untuk kita macam always on the lookout what is the current trend happening yang kita boleh take advantage of lah dalam kita punya business dan dalam kita punya industri. Okay. So objektif untuk program teknologi dan market radar ni, kita nak create awareness dan pentingnya ada business intelligence tool untuk strategic planning process. Kenapa business intelligence tool? Disebabkan information tentang trend ni sebenarnya kita boleh guna bila kita merangka strategi syarikat untuk akan datang, dari segi kita nak buat business plan, dari segi kita strategic planning macam kalau kata kita nak expand dalam certain produk, kita nak kembangkan ke ataupun kita nak masuk certain market yang baru, sebab ataupun dalam market ni kalau kita tengok kalau katalah kita buat Ansoff Matrix ya, kita produk kita tu ada mungkin 4 cabang yang kita boleh kembangkan. Sama ada kita nak produk sedia ada tapi kita nak explore market baru, ataupun kita nak kembangkan market sedia ada, ataupun produk sedia ada tu kita nak improve lagi, kita nak come up dengan produk yang orang kata better version ataupun jadi 2-3 version of the new product. So bila kita tahu pasal the trend ni, what is happening atau what is expected to be happening in the future, kita boleh buat the planning tu sekarang supaya kita orang kata apa, be better prepared lah how to do that. So dalam program ni juga kita nak share lah the knowledge on the methodology, maknanya
what are the methods ataupun the process yang kita gunakan untuk kita develop sesuatu radar kepada company itulah. Dan kita developkan untuk company itu bersama-sama dengan company punya team members. The radar untuk company gunakan PESTEL methodology yang saya highlight tadi tu, iaitu P is on the politics, E is environmental, S is the social, T technology, L legal, and E the last tu is environmental. Maknanya PESTEL ni merangkumi untuk teknologi dan non-teknologi. And last sekali kita also nak tengok the benefit of having the radar. Maknanya kalau company tu dah ada radar dekat dia dah develop sendiri, macam mana dia nak utilize, apa benefit yang dia boleh dapat lah. So kita kalau boleh kita nak measure jugalah dalam part of the objective of this project lah. Dan cara kita akan buat is through interactive section on guidance lah. Maknanya kita akan guide the company bersama-sama kita dalam develop this radar. And kita buat juga through online consultancy. Maknanya part dekat sini can be on site, kita pergi dekat company, kita buat hands-on workshop, ataupun kita buat secara online lah, depending on situation sekarang ni. Ini benefit company akan dapat lah, dia boleh dapat the radar tu untuk dia guna, dan dia boleh guna knowledge dan proses yang dia dapat tu untuk dia further elaborate atau expand in the future. Maknanya dia tak perlu bergantung pada kita lagi dah. Kita share the knowledge, lepas tu company boleh on their own kata apa, update the radar themselves. Dia boleh buat sendiri, dia boleh monitor sendiri. Sebab tu dia boleh guna information ni bila dia nak buat dia punya future planning untuk company. So ini ialah example radar contoh untuk industri 4.0, di mana ini topik dia industri 4.0, dan dia ada berapa subtopik ataupun kita panggil search field. Contoh robotics, smart manufacturing, additive, ini semua di bawah industri 4.0. Beberapa subtopik yang kita rasa relevan lah. Dia ada banyak sebenarnya industri 4.0 punya breakdown kecil-kecil, tapi kita grupkan kepada 6 fokus utama. Seperti contoh di bawah smart manufacturing, kita kecilkan lagi teknologi yang relevan seperti smart automation, seperti embedded system ataupun remote monitoring and control. So benda-benda ni lah yang kita nak share dengan company, macam mana dia nak develop untuk company dia. So contohnya kalau kata dia dalam bidang F&B, food manufacturing, kita nak tengok bersama-sama dengan kita identify lah apa teknologi yang relevan untuk dia punya business. Okay, next is kita punya radar display. Sebelum ni dalam kita punya portal TMR Malaysia. So ini adalah example untuk renewable energy. Kita ada breakdown dari segi search topik dia, energy consumption, energy generation, energy storage dan distribution. So dalam setiap satu search field ni kita ada dia punya breakdown teknologi lagi lah dalam-dalam ni. Okay, yang ni example trend sheet lah. Trend sheet ni is where kita akan detailkan the description what the technology is all about, di mana ni adalah dia punya overall summary, dia punya description dan dia punya assessment yang kita buat bersama-sama dari segi sama ada teknologi ni dah mature, dia ada potential, sama ada dia ada risk dari segi cost. So kita dapat dia punya web punya assessment, dan kita ada opportunities and threat related to that particular technology as well as the recommendation. Dekat bawah ni is where kita buat 4 criteria and recommendation utama lah. So macam kalau act now ni is where company should, orang kata apa, this is the relevant technology sekarang, 3D design, 3D printer apa semua tu, 3D teknologi ni yang company boleh buat planning macam mana dia nak make use to their business process. Okay. Untuk teknologi market radar punya program ni, kita ada 4 modul yang kita target kalau boleh tu complete dalam masa sebulan. Modul pertama
ambil masa dalam half a day ni dalam pukul 9 pagi sampai 1 tengah hari lah, half a day punya modul untuk gap and SWOT analysis, di mana dekat sini kita orang kata get to know the company, apa dia punya strength, dia punya opportunities in dia punya business, kat mana dia punya gap, as well as kita discuss dengan dia punya potential expert. Salah satu advantage lah saya rasa program TMR Business Intelligence ni, kita propose company boleh cadang satu expert, kita panggil technical expert, yang kita akan invite untuk join kita bersama-sama dalam program ni. Expert ni akan bagi dia punya orang kata apa, expertise and overview dia lah tentang that particular industry. Expert ni kira company bagi cadangan nama lah. Kita perlukan at least 3 untuk kita approach expert tu. Kita akan approach seorang je dalam satu program, tapi kita perlu 3 lah supaya macam kalau yang first tu tak nak terlibat, kita approach the second one lah. Expert ni untuk bantu dari segi katalah kita dalam bidang F&B ya, food and beverage, dalam bidang keropok leko contohnya lah kan. So siapa yang kita rasa expert dalam bidang F&B keropok leko yang kita rasa boleh bantu? Mungkin pakar universiti dalam food processing ke, ataupun dari segi marine punya expertise ke, yang ni kena cadang dekat kita lah supaya kita boleh approach dia, invite dia untuk terlibat dalam program ni so that dia boleh share dia punya knowledge on industri, contohnya keropok leko tu. Dia rasa lepas ni macam mana orang punya teknologi, processing dia macam mana, apa orang punya trend ataupun dari segi packaging ke, dia boleh share lah dengan company expertise dia berdasarkan knowledge dia. So dalam modul 2 hari solid, kita buat training. Kita akan dalam training ni kita develop bersama-sama business model canvas dan teknologi roadmap, bersama dengan kita share juga current megatrend input based on orang kata apa, the consulting house punya forecast lah, sampai contohnya Frost & Sullivan ataupun Fitch ataupun Gartner, depending on the industry lah. And then expert pun akan bagi a briefing tentang dia punya knowledge to the company and how dia rasa company can benefit. Dan dalam modul 2 ni kita akan develop the radar tu jugalah, maknanya the concept draft radar untuk company tu. Modul 3 friendship development ni is where company bersama project team dia kena isi dan come up dengan friendship punya data. Maknanya dia orang kena buat Google search, tengok what are the relevant teknologi yang dia nak pick up based on input daripada modul 2 daripada expert punya pandangan tu. Bila dia dah siap trend sheet ni, dia bagi kat kita untuk kita review dengan expert. Dan modul 4 is a half day session, mana kita bersama expert tu akan komen on dia punya radar tu dan finalizekan lah dia punya radar yang apa yang dia dah suggest, dan expert tu akan bagi dia punya feedback, mungkin kena amend sikit ke ataupun tambah lagi ke, untuk kita dapatkan finally radar yang dah finalize untuk company. So the whole target duration kalau boleh kita nak complete dalam masa sebulan lah untuk satu-satu company dalam program ni. Kita bagi untuk modul 3 company develop ni 2 minggu, maknanya solid 2 minggu ni untuk dia come out dengan trend sheet yang dia target lah dalam apa orang kata radar yang dia identify untuk develop tu. So in summary, that is what the program is all about. Dekat bawah ni is more on the detail lah, maknanya apa modul 1 akan ada. Dekat sini kita discuss on the SWOT analysis, and then ni expert criteria di mana company boleh cadangkan dan kita pun boleh Sirim pun kalau Sirim ada expertise on that particular area, kita boleh propose lah untuk kita bersetuju dengan satu nama expert. Modul 2 ni yang macam tadi tu, day 1 dengan day 2 2 hari, apa dia punya content daripada yang kita nak go through dengan company, mana kita share dengan dia proses macam mana nak develop the radar.
Modul 3 ni 2 minggu untuk dia develop sendiri, dan modul 4 ni is where kita dapatkan feedback daripada expert untuk discuss dan enhance dia punya radar, as well as feedback daripada company sendirilah tentang the program. So in summary, this is what TMR is all about, di mana kita ada the pattern analysis untuk kita analyse dan kita summarizekan the radar tu supaya eventually company boleh buat dia punya action plan based on the trend yang dia identify tu. They decide apa dia punya strategic orang kata apa, planning yang dia nak take advantage of the radar yang dia dah identify tu. Okay, daripada situ ini saya tunjuk example on the innovation framework daripada Itonic software, sebab kita sebelum ni kita guna Itonic software di mana kita guna radar dekat peringkat awal dekat sini ya. Dia panggil stage ni is where to play. Maknanya radar ni untuk tahu area mana yang kita nak fokus on lah. Sebab bila kita tengok teknologi and trend that is currently happening ataupun expected to be bigger in the future, where to play, which area yang kita rasa kita patut fokus untuk company kita punya strategi in the future. Dan daripada situ, daripada yang kita dah identify trend tu, how to win, maknanya macam mana kita nak take advantage of the technology yang kita dah identify tu, apa kita nak buat. So how to win tu is where kita do the planning to come up with the projects yang kita rasa will be beneficial untuk kita implementkan, and how to execute ni is eventually the action plan yang company kena buat, di mana how to execute kita akan tengok dari segi company akan tengok dari segi market yang kita nak penetrate, produk yang kita nak develop ataupun teknologi apa yang kita nak guna dan siapa yang nak buat the project tu. So this is the whole flow, macam mana information radar ni boleh digunakan oleh company untuk dia orang kata apa, further plan dia punya company punya growth lah, sama ada dari segi market ataupun dari segi produk ataupun teknologi. Tapi untuk TMR tu sebenarnya kita fokus dekat sini je lah dulu, area to identify where to play tu. So yang tu sahaja saya punya presentation. Saya open kepada question lah kalau ada. Itu saja. Ken, terima kasih. Terima kasih Puan Zalinda. Ya, saya. Okey, saya jemput kalau sekiranya ada apa-apa soalan atau kemusykilan, silakan. Ataupun mungkin Cik Rosli nak present dulu ke? Tak apa. Puan saya nak tanya. Okey, silakan. Puan, saya nak tanya program ni bila bermula ya Puan? Program ni? Program ni dah, maksud saya next batch yang kita Okay. akan ikut ni. okey, untuk next batch ni kita mengalu-alukan application sekarang. Kalau boleh secepat mungkin lah, sebab kita target by Julai, end of Julai ni kita dah boleh finalize the company. So August dah boleh start the program lah. So sebulan August tu to run the program until completion lah. So maknanya application memang kita buka lah sekarang ni. Through online kan Puan? Ya, online. Ya, online application. So we have to submit by 30th July. Begitu. Tak submit kalau boleh, I would say latest by end of next week lah. By 16 tu dah should be ada application supaya kita ada masa untuk kita evaluate. Sebabnya application akan di read through by kita punya selection panel juga untuk menentukan suitability of the company. Sebabnya since program ni tak macam program Fraunhofer sebelum ni yang kita guna konsep 80-20, company kena bayar 20%. Sebab program ni dia 100% fully funded, that's why dia punya kriteria is a bit stringent. So panel yang akan decide lah sama ada company boleh masuk tak. Sebab kita punya spot sebenarnya cuma tinggal lagi 3 je company yang kita nak accept.
Ada 3 je yang akan dapat 100% tu lah. So kalau dah penuh 3, yang lain tu saya rasa open untuk bayar lah, 80-20. Cuma yang tu kita belum finalisekan lah. At the moment kita cuma push untuk yang 100% free ni lah. See, the duration of the program puan? The program duration tu kita target dalam sebulan tu complete. Sebulan lah. Tapi the whole program sebulan. The whole program intensif. The whole program Kena 1 month. melalui dalam keadaan PKP, PKPD ni perlu datang audit. Kalau dalam PKP ni kita online lah. Kalau kita dibenarkan travel, memang semua program tu kita buat on site sebenarnya. Program ni lebih kepada documentation ni puan. Lebih kepada apa puan? Sama documentation and operation juga kan? Dia sebenarnya yes. Sebenarnya memang kita perlu untuk tengok operation company supaya kita lebih orang kata apa, fahamlah the business. Sebabnya kita dalam kita punya planning, kita identify the expert, kita akan bawa expert tu pergi syarikat sama supaya expert tu pun boleh orang kata apa, kenal pasti syarikat punya gap kat mana dan kat mana yang kita boleh cadangkan idea untuk improve lah. Tapi kalau kata sekarang ni PKP ni tak orang kata berlanjutan, kita buat online lah. Maknanya bila kita online, company share dengan kita online lah buat dia punya situation tu, dia punya information about the company tu semualah. Macam tu. Puan ada bertanya soalan ni, berapa kos keseluruhan untuk grant ni? Walaupun bukan dalam wang ringgit tapi nilai projek ni. Sekarang ni program ni overall tak silap saya dalam total fundingnya kita estimate hari tu dalam 50,000 setiap syarikat. Kita bagilah dalam 50,000. 50,000 tu at this moment company tak payah bayar lah. Tapi the program in total. Sebab kita kena cover juga the cost of the experts yang engage untuk program ni lah. Mana kita bayar expert tu punya involvement through this funding jugalah. Sebabnya tak adalah expert tu involve freely untuk dia punya masa, dia punya expertise kan. So in total dalam 50,000. Tapi at the moment free lah untuk company. Sebab ni consider pilot program. Ada soalan, startup boleh ke? Maknanya ada minimum untuk SME yang nak mohon? Minimum operasi? Dia kita target sebenarnya untuk company SME yang kategori medium. Ataupun kalau small yang nak dekat medium punya level. Yang tu dia punya requirement lah masa kita buat orang kata apa, proposal ni. Sebab kita rasa company medium ni dia boleh orang kata take advantage of the radar tu dengan orang kata lebih efektif. Sebab kan dia punya operasi radar tu memerlukan quite involvement of the staff tu. Dia punya the whole input daripada company tu kita target kalau boleh the operation dia ada bahagian R&D dia, bahagian operation, bahagian marketing, semua terlibat lah untuk bagi input. Sebabnya trend radar ni not just CEO sajalah patut tahu. That's why kita target kalau boleh medium lah. Kalau small yang kata apa close to medium, tapi kita encourage you submit the application and kita let the panel decide lah on the suitability. Sebab dalam application tu nanti kita tak silap saya ada kolom yang kita ada tanya why company nak participate in this program. So if you write your proper justification why you think you will benefit by participating in this program, then kita boleh orang kata apa present kepada panel untuk dia orang punya recommendation and justification lah. Okay. Mungkin ada yang bertanya macam mana nak sertai program ni. Okey, nanti saya akan share link kepada Cik Muhammad Nizam, Cik Azman, bagaimana nak share ataupun nak turut serta dalam program ni. Atau kalau Cik Rosli, kalau mana pegawai boleh bagi link terus di chat room. Okey. Jadi
Kalau boleh share terus, jadi kita boleh, maksudnya boleh copy and save dalam mana-mana sementara dulu. Okey, sekejap saya sharekan dulu. Sebabnya saya guna komputer lain ni, tapi tak apa, saya cuba dapatkan info tu dan saya akan share dalam ni. Dia punya link dan juga QR code yang boleh scan dan terus isi dia punya Google Form. Saya share insyaAllah. Okey, ada Khususnya tentang startup boleh ke? Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Puan Zalinda tadi, dari segi kriteria asasnya kita memang open pada SME. Tapi untuk program, sebab untuk maklumat, program SIRIM Penghopa ni banyak program sebenarnya, bukan sahaja TMR. Tapi untuk TMR ni, bagaimana yang Puan Zalinda nyatakan tadi, ianya lebih terarah kepada medium. Walau macam mana pun yang small tu, yang sebab dia SME kan, PKS, yang small tu lebih hampir kepada medium. Maksudnya anggaran sale tu lebih kurang dalam 15 juta ke 50 lah juta. Maksudnya tak lebih 50 juta lah. Kalau medium tu tak lebih 50 juta lah. Saya nak juga macam Cik Rusli cakap tadi, selain program TMR ni ada juga program lain under SIRIM Penghopa yang kita juga promosikan seperti program iCoach. Cuma program iCoach ni macam kata dia untuk company, dia ada idea untuk develop a new product ataupun enhance produk daripada produk dia ada. So program iCoach ni kita guide dia step by step macam mana nak fine tunekan idea dia tu, idea tentang produk dia tu sampai dia boleh jadi orang kata apa, substantial concept, product concept bersama-sama dengan business concept bila dia nak launch produk tu in the market. So iCoach ni dia cuma 4 hari sahaja training, dan dia cost company kena bayar dalam 6,000 untuk 80-20 punya konsep. iCoach ni dia 80-20 lah. Dia company punya portion 6,000, tapi kita guide dia dalam 4 hari tu supaya dia dapat produk punya konsep dan business konsep to market the product, dan dia boleh gunakan report kepada iCoach ni untuk dia apply SIRIM Penghopa punya funding yang Puan Azinda cakap yang dapat macam teknologi uptake tu kan. So teknologi uptake tu dia boleh gunakan report daripada iCoach ni untuk jadikan dia punya produk yang konsep tadi tu to actual prototype. Macam mana dia nak turn, dia guna funding tu untuk mungkin upskill dia punya proses ke, untuk come up to actual prototype produk tu sendirilah. Tapi iCoach ni dia dekat orang kata apa, konsep lah, dia dapatkan konsep je dulu. Lepas yang untuk saya kata the next stage tu, yang tu kena apply lain lah kiranya. iCoach tu satu lagi jugalah yang SDB pun promote juga kepada PKS yang berminat lah. Program ni mungkin nanti Cik Rosli boleh share jugalah dia punya application form QR code tu. Azman Nizam, boleh? Sila. Assalamualaikum. Tuan Ustaz Ali ni YDP Perdana Sama. Silakan Prof.